Dia tengok muka saya memang dia cakap saya ni lain. Dia cakap dengan family saya semua, saya ni fahaman saya lain. Cakap tak macam dia, lain. Dia cakap, apa pasal nak berdiri? Dia cakap, kau tak tahu kau diam. Saya minta lah kalau boleh orang Singapura buat permohonan pertanyaan kepada pihak Jabatan Agama. MUIS kan minta mereka berikan pandangan tentang isu JSB ni. Kalau dia tak bagi pandangan susah. Dia kena keluarkan pandangan sekurang-kurangnya fatwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Aywa. Okey, saya baru saya daripada Singapura. Saya cuma nak berkongsi saja sebab yang tahun lepas saya ada makan dekat Singapura, Jalan Sultan. Ada satu kedai nasi padang ni kan. Dia punya pekerja-pekerja dia banyak yang kira dalam umur belasan tahun ke bawah, 12, 13 gitu. Kumpulan budak-budak daripada madrasah gitu. Yang saya camnya, diorang pakai songkok yang dipakai oleh JSB. So daripada situ saya tengok, oh ini nasi padang kedai, mungkin budak-budak dari madrasah cuba nak buat bisnes lah kan. Jadi saya pun kata orang support lah makan di sana. Okey. Jadi bila isu JSB dimunculkan, saya terdengar daripada Ustaz Mazhar. Saya rasa macam prihatin pasal pakaian diorang pun seragam macam yang apa saya nampak di kedai makan tu. Mungkin ada persamaan dia atau tidak tu wallahu alam lah. Tapi yang saya baru dengar sesi Ustaz Hazar tadi pagi, dia ada mention pasal Ustaz Azhari berjumpa sama Taha Suhaimi. Taha Suhaimi. Mana Taha Suhaimi di Singapura banyak. Ini dululah, dah bertahun-tahun yang dulu, tahun mungkin 90-an gitu. Kaum keluarga saya lah, macam makcik-makcik saya, pakcik-pakcik saya, diorang very aktif. Diorang aktif dengan Taha Suhaimi. So dia punya pengajian dia, saya tak ambil pot lah sebab saya mengikut sunnah lah kira lah kan. Saya ada ustaz-ustaz saya pun belajar sedikit lah dengan arwah Ustaz Rasul Dahari juga. Ada ustaz-ustaz yang sunnah di Singapura. Jadi bila satu malam tu saya hadirkan diri untuk duduk kelas pengajian arwah Ustaz Taha Suhaimi. Topiknya pasal hamar. Pasal hamar. So dalam bidasan itu telah dinyatakan pada pelajar-pelajar yang kebanyakannya orang yang ini separuh umur, pakcik-pakcik saya, makcik-makcik saya. Ustaz telah menyebut yang steak daripada hamar tu, kalau untuk masakan, buat kek ke, buat kuih ke, steak hamar tu menjadi halal untuk menyedapkan rasanya. Saya pun dah dia kata steak. Saya pun memang saya memang kata orang reject lah. Pasal pahaman kita tidak macam itu kan. Setitiknya pun pahaman kita walaupun setitiknya adalah haram. Jadi saya tak itu. Dalam kelas tu yang bawa cuma ustaz dia je yang bawa kitab. Anak-anak murid dia semua dikasih kertas kerja yang diorang photostat, kasih kertas kerja untuk baca. Dan yang menarik lagi, dalam organisasi tu diorang tak makan benda-benda jualan yang kat luar-luar pasar. Macam diorang bikin mi kuning diorang sendiri, tiaw prata ke apa, sardin dalam tim, make sure daripada buatan yang halal lah. Diorang buat kicap sendiri, tomato sendiri, apa semua produk diorang akan bikin sendiri. Jadi di situ macam jemaah je, kumpulan grup tu. Saya cuma satu malam aja saya ada kat sana kan. Saya tengok situasi diorang, saya tengok gini kan. Pada saya kata orang tak berapa, kata orang macam lain lah. Tak macam apa yang saya belajar dengan ustaz-ustaz sunnah yang lain. Kita punya perjalanan lain, pahaman kita lain. Macam kaum keluarga saya dulu diorang masih amalkan tahlilan, baca Yasin,
tiap malam Jumaat. Tapi diorang tak akan jemput saya sebab diorang tahu saya ni memang tak ada lah dalam senarai saya nak buat benda-benda macam gini lah kan. Sebab kita dah belajar, kita dah faham. Cuma yang lagi satu masalah dia, sampai sekarang ada satu orang makcik saya, dia masih ada gambar potret Taha Suhaimi. Yang dulunya dia letak kat dinding bilik dia. Bila saya masuk, saya datanglah bertandang kat rumah dia hari raya. Saya tengok, saya terus beri peringatan lah pada makcik saya. Saya cakap gini. Terus dia rasa dah macam tak sedar hati, dia bawa turun lah gambar tu. Lepas tu dah berapa lama itu saya datang balik. Saya selalu pergi rumah makcik saya dengan keluarga saya semua kan. Gambar tu masih ada, tapi dia letak kat belakang almari dia, sebelah almari dia. Terus saya tanya dia, apa maksud dia untuk nak mempaparkan gambar ustaz ni? Ustaz pun dah meninggal. Dia cakap lah, beri penghormatan aja. Tapi saya cakap kalau hormat pun tak payah buat macam gini. Boleh mendatangkan fitnah. Kalau saya tengok ni kan, mungkin kita jauhkan daripada benda-benda yang karut-karut ni. Makcik saya memang dengan saya selalu bertekak pasal isu agama ni. Jadi, dan lagi satu, sekarang diorang banyak mengamalkan di Singapura, ada masjid-masjid, diorang mengamalkan haul-haul. Bila diorang macam bersalawat gitu, diorang akan bangun. Diorang akan bangun. Itu terjadi juga dengan keluarga sebelah ibu saya lah. Tapi alhamdulillah saya tengok perjalanan arwah bapa saya tu tak sampai ke situ, tak situ. Itu ya saya nak kongsi apa pendapat ustaz tentang GISB. Adakah macam mana di Malaysia diorang dah start. Kita tengok mungkin sahabat-sahabat yang tak biasa mendengar tentang GISB daripada sudut orang Singapura, anda mungkin tak tahu tentang apa yang berlaku di sana. Di Singapura, bila sebut tentang Taha Suhaimi ni ialah cucu kepada Syekh Suhaimi tu, yang kita sebut bahawa Betul, Ustaz. Imam Mahdi tu. Dan dia ni lah juga orang yang bertanggungjawab ubah aurat Muhammadiyah daripada zaman Syekh Muhammad Suhaimi tu. Dia tukar kepada dia bubuh Syekh Suhaimi ni adalah Al-Masih Al-Masih ataupun Imam Mahdi. Imam Mahdi dia letakkan di situ. Jadi inilah punca kesesatan dekat sana. Kalau kita kata dekat tempat kita ni, kita bubuh geng-geng Arqam, Rufaqah ni, dia orang pergi bubuh gambar Abu Ya Asy'ari besar. Dekat sana, sebahagian kumpulan mereka letak gambar Taha Suhaimi ataupun seumpama dengannya. Jadi itu yang berlaku dekat sana. Kesesatan berlaku dekat sana. Tapi kita kena lihat kesesatan ni dengan begitu terperinci lah. Sebab satu lagi, konteks negara juga agak sedikit berbeza. Cuma kalau kita nak kata kesesatan itu, kami jika nak taklid kepada apa yang dibawa oleh ulama-ulama di Malaysia, saya rasa itu sangat relevan lah. Cuma daripada sudut konteks kenegaraan, saya tak pasti sejauh mana pihak Singapura akan mengambil tindakan. Cuma macam contoh, dalam yang sahabat tengok di restoran Mihrimah. Betul. Restoran Mihrimah tu, dia ni memang bawa GSB. Dan kalau kita nampak ada orang budak-budak bekerja dekat sana, itu dah masuk kesalahan. Bahkan menurut undang-undang Singapura pun tak boleh budak-budak 12-13 tahun bekerja ni. Setahu saya lah, memang tak boleh bekerja. Itu disebut sebagai buruh kanak-kanak yang tidak dibenarkan. Demikian juga dalam isu-isu yang seumpama dengannya. Demikian. Tapi kalaulah contoh isu dia tak makan daripada makanan orang luar, sebenarnya kena cek balik adakah betul dia orang tak makan sungguh. Tapi yang kedua, kalau dia orang tak makan pun tak ada masalah sangat pun. Kalau dia orang tak makan makanan luar, dia nak buat makanan sendiri,
dan dia produce sendiri Yang untuk tempat dia sendiri, tak ada masalah. masa diorang tak makan tu, masa tahun yang 90-an, masa hot lah. Hmm. Masa arwah Ustaz Taha masih hidup. Diorang ada package umrah banyak ke Cirebon, banyak ke Indonesia lah, ke Wali Songo ke apa itu. Yang menariknya di dalam kelas tu, dia ada satu section sebelah tepi lah kan. Semua kata orang pemuda-pemuda gagah-gagah. Itu diorang punya kumpulan persilatan. Dan yang saya terdengar tu, ada orang yang nak join lah persilatan tu. Jadi satu daripada mungkin dia punya ketua dia cakap dengan dia punya assistant dia. Saya terdengar lah, dia cakap, oh ini kalau nak join kita nak kena tanya sama. Dia ada panggil nama, bukan Buya, dia cakap Mbah. Mbah. Kita nak kena minta izin dengan Mbah dulu. Itu Mbah tu lorat Indonesia lah, Mbah. Saya cakap, nak masuk silat pun kena panggil, kena tanya-tanya Mbah. Kena qualified ke tak qualified. Ini saya cakap ini ajaran dia something wrong lah kan. Macam ada yang tak beres ni kan. Ke mana diorang nak pergi? Diorang nak ikut Al-Quran Sunnah ke ataupun ikut pergerakan diorang? Tapi sekarang pada yang zaman sekarang ni, tahun 2000 sekarang lah kan, makcik saya pun dah tinggal 2-3 orang aja. Yang lain pakcik-pakcik saya, makcik saya semua dah meninggal. Arwah bapak saya pun dah meninggal. Tinggallah mak saya sama 3 orang makcik saya. Semua dah tua-tua lah kan. Tapi yang menariknya, kumpulan macam sebegini kan, diorang memang kata orang betul takrub, betul ikut arahan. Macam pada dorang, bila dorang dah masuk jemaah ni, lain-lain punya ajaran semua dah tak relevan pada dorang. Sebab apa? Saya pagi ni saya share video Ustaz Hazza kepada makcik saya ni lah yang hot ni. Terus dia mesej saya, jangan suka sesat-sesatkan orang. Memang daripada dulu pun memang selalu kita berbala lah pasal bab agama ni lah. Saya cakap bukan saya nak menyesatkan orang, saya cuma share, cuba dengar. Sebab apa? Ustaz Azhar ada mention nama Taha Suhaimi. Kalau dia tahu sejarah dia, siapa Taha Suhaimi, siapa yang itu dia punya pengasas aurat Muhammadiyah, baru dia tak ambil pot pun. Dia pun macam pada dorang ni, apa yang dorang ada ni sekarang, apa yang dorang amalkan ni adalah betul, benar. Aurat Muhammadiyah di Malaysia dengan di Singapura, aurat tu di Malaysia dengan di Singapura tak sama, lain, jauh lain. Dia boleh kata orang confirm ke yang di sana punya di Malaysia dengan di Singapura tak sama, ataupun puncanya di Singapura bawa ke Indonesia sebab Taha Suhaimi sudah bergabung dengan Arkam dulu kan. Jadi masih makcik saya pun masih mengamalkan bila dia ada majlis baca Yasin ke apa ke, selawat ke apa, dia akan berdiri. Tengah duduk tu baca, tak tahu berdiri. Saya tengok, saya tanya dia, kenapa berdiri? Dia tengok muka saya, memang dia kata orang, dia cakap saya ni lain. Dia cakap dengan family saya semua, saya ni fahaman saya lain, cakap tak macam dia, lain. Dia cakap, apa pasal nak berdiri? Dia cakap, kau tak tahu kau diam. Jadi saya tahu kenapa maksud dia berdiri. Daripada duduk tu dia dah berselawat semua, dia berdiri. Itu amalan yang masih dia baca, baca Yasin ke apa di kubur apa, dia masih buat. Saya selalu menghalang dia, selalu saya kritik dia. Itulah dia. Yalah, marah sangat lah dengan saya. Tapi saya mesti nak inilah, benda yang hak dan batil kita nak kena ingatkan. Nak kena bertegaskan lah, betul. Peringatan. Macam sahabat sebut tadi, ada beberapa perkara tu yang mungkin ada orang lain pun buat juga, bukan sekadar orang tarikat tu. Macam contoh bila baca berzanji kan,
Dia orang baca Barzanji, kemudian bila sampai ke rawi yang ketiga tu, mereka akan berdiri. Dululah ni. Dulu mereka beranggapan berdiri itu adalah disebabkan berkeyakinan Rasulullah hadir pada waktu itu. Jadi kita berdiri untuk menghormati. Maksudnya. Tapi itu dulu. Sekarang ni masih ada lagi perbuatan bila sampai rawi yang ketiga berdiri. Masih ada lagi perbuatan tu. Tetapi saya yakin ramai daripada kalangan tukang-tukang berzanji pun diorang pun tak tahu sebab apa diorang buat, melainkan disebabkan kebah kaki kalau mula daripada rawi yang pertama. Saya dulu pun duk baca berzanji juga kan. Kalau sebabnya kebas kaki tu okey lah kan, tapi kalau serentak semua berdiri semua serentak kebas kaki. Dia sebenarnya kalau berdiri tak ada masalah pun sebenarnya. Daripada duduk kita berdiri, daripada diri kita duduk tak ada masalah. Cuma apa yang kita pegang pada waktu tu. Kalau kita berpegang bahawa kita berdiri tu disebab Rasulullah hadir, salah. Itu salah. Confirm lah. Itu memang confirm. Betul Ustaz. Cuma saya rasa macam isu yang JSB ni kan. Isu yang sangat rumit lah. Banyak ruang dia punya jalur-jalur dia punya rangkaian dia itu di Malaysia saya nampak, tapi di Singapura ni kita tak boleh cakap apa-apa kan, pasal semua ikut mufti di sini lah fahaman macam mana. Banyak di Singapura ni dia punya social media pun dicatu, tak boleh cakap sembarang. Banyak ustaz-ustaz saya lebih-lebih dekat FB je boleh keluar muka. Lain semua tak ada jemputan-jemputan ni, tak ada. Sebab saya selalu berpendirian seperti ini. Setiap orang dia ada gaya dakwah dia masing-masing. Apatah lagi ia berkaitan tentang perselisihan negara, yang undang-undang, orang-orang, gambaran yang kita menghadapi perkara yang berbeza dalam bab ni. Kami orang di Malaysia nak memberikan pandangan secara khusus kepada orang Indonesia dan juga orang Singapura ataupun orang Brunei. Saya kira tak berapa patut disebabkan orang Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand, mereka mengetahui tentang keadaan tempat mereka sendiri. Dulu saya pernah bersembang dengan guru saya dekat Al-Azhar dulu, guru dakwah, pensyarah dakwah pada waktu ketika itu. Saya tanya tentang apa hukum apabila seorang Perdana Menteri mengatakan bahawa kita tidak akan melaksanakan hudud. Lalu pensyarah saya kata, yang mengetahui jawapan itu bukan aku tetapi engkau. Sebab orang yang menyebutkan itu adalah orang yang berada di kawasan engkau. Jadi engkau mengetahui gambaran yang lebih jelas daripada aku yang berada jauh daripada tempat berkenaan. Oleh sebab tu, keadaan di Singapura, kita tahu tentang kesesatan yang wujud. Cuma bagaimana ia digunakan dengan platform dakwah yang betul, itu saya rasa kita berikan sepenuhnya kepada orang Singapura lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah mudah urusan. InsyaAllah kita sentiasa memberikan sokongan. InsyaAllah. Okey, baik. Saya harap Ustaz sama geng-geng membentras JSB. InsyaAllah. Saya follow ni. Pasal saya dah tergerak ni. Saya dengar Dr. Mazhar. Yalah, ada sekumpulan yang jemaah yang first tu kan. Yang mula-mula tu. Jumpa Dr. Mufti. Buatkan diorang punya masalah gini. Baru daripada situ tercetusnya itu memang dulu orang Singapura ustaz-ustaz. Saya minta lah kalau boleh orang Singapura buat permohonan pertanyaan kepada pihak Jabatan Agama supaya MUIS kan minta mereka berikan pandangan tentang isu JSB ni. Kalau dia tak bagi pandangan susah. Dia kena keluarkan pandangan sekurang-kurangnya fatwa. Buat masa ni saya belum ada pun menteri-menteri yang bukan Islam lah yang mengutarakan masalah keugamaan di sana sini untuk orang Singapura bersabar, jangan turut campur gini-gini. Itu je lah yang Singapura yang boleh bikin lah. Cuma sebab yalah, kalau kita nak tahu sebenarnya di Malaysia tahun 1993 adalah Fatwa Pengharaman Al-Arqam yang paling awal. 1993 itu paling awal di Malaysia.
3. Bismillah. Tetapi di Singapura dia keluarkan fatwa pengharaman Al-Arqam pada tahun 1991. Maksudnya mereka lebih awal di dalam mengharamkan Al-Arqam. Singapura Itu penting. Jadi sebab tu saya kata sekarang ni kita perlu dapatkan pendirian baru daripada pihak Majlis Agama Islam untuk GISB. Perlukan persoalan ini kerana mereka ni tak nak kepada menghalang diri daripada perpecahan dan seumpama dengannya. Dan itu boleh berlaku dengan wujudnya GISB. Dulu diharamkan GISB selain daripada isu akidah dan juga kepercayaan, disebut ia mengancam kesejahteraan umat dari segi syariat dan adab pergaulan. Sebab mungkin sahabat-sahabat tadi sebut kan, dekat kita Malaysia, kalau tak makan daripada makanan orang luar ni kat Malaysia ni biasa. Dia buat sendiri, ni biasa. Tapi dalam konteks Singapura, dia tak biasa. Sebab dalam konteks Singapura, dia nak setiap orang tu bergaul di antara satu sama lain. Itu konteks Singapura. Betulkah saya kalau saya salah? Betul. Jadi benda tu yang diangkat dalam pengharaman Al-Arqam dulu. Jadi kemungkinan untuk GISB pun diangkat benda yang sama. Dari sahabat-sahabat kita dapat konteks daripada Singapura. Mungkin sahabat-sahabat apa masalah kalau tak makan makanan orang luar, makanan buat sendiri. Dalam konteks kita kat Malaysia memang tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Tapi untuk konteks di Singapura, dia memang ada masalah. Yang tu. Sebab tu sahabat-sahabat kena tahu tentang fatwa Al-Arqam. Ini kita ambil dari Majlis Agama Islam Singapura. Tengok pendirian jawatan kuasa fatwa berkenaan isu Al-Arqam. Ini Singapura. Daripada government Singapura lah. Office of the Mufti. Dia kata jawatan kuasa fatwa MUIS, Majlis Agama Islam Singapura, dalam fatwanya pada 29 November 1991 telah memutuskan terdapat beberapa bahagian dalam ajaran Al-Arqam menerusi aurat Muhammadiyah, pegangan Al-Arqam boleh menimbulkan kekeliruan dan menasihatkan supaya ajaran tersebut dibendung dan tidak menggalakkan orang ramai dari membacanya. Maksudnya membaca aurat Muhammadiyah. Perkembangan terkini daripada ajaran dan pergerakan Al-Arqam pimpinan Haji Asy'ari Muhammad telah banyak menimbulkan kegelisahan dan keraguan dari segi kesahihan dakwaan-dakwaan dan amalan-amalannya di kalangan masyarakat Islam di Singapura dan di negara-negara jiran. Dari segi kepercayaan dan akidahnya pula, ia mengancam kesejahteraan umat dari segi syariat dan adab pergaulan. Nampak disebut adab pergaulan. Keadaan ini jika dibiarkan berkembang boleh membawa kepada perpecahan persatuan dan perpaduan umat Islam. Ini amat merugikan kita kerana tunjang dan kekuatan adalah terletak di atas perpaduan dan persatuan umat itu sendiri. Berdasarkan bahaya besar yang dapat ditimbulkan daripada ajaran dan pergerakan Al-Arqam yang demikian itu dan demi kemasalahan masyarakat umumnya, Jawatan Kuasa Fatwa memutuskan supaya buku aurat Muhammadiyah pegangan Al-Arqam itu dilarang edarannya dan melarang masyarakat Islam daripada menyertai pergerakan atau mengamalkan ajaran Al-Arqam. Disahkan oleh Syed Isa bin Muhammad Semaid, Mufti Negara Singapura 27 Julai 1994 bersamaan 18 Safar 1415. Nampak? Ini fatwa berkaitan tentang Al-Arqam. Dia punya konteks mungkin sedikit berbeza daripada konteks kita di Indonesia. Tapi bersepakat tentang perkara yang sama dari sudut kesesatan.